Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ustazah harap semua murid berada di dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta. Hari ini kita akan menyambung kembali pembelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tahun 4 dalam bidang akidah, tajuk 1, Agung dan Mulianya Tuhanku. Cuba murid-murid perhatikan pada video ini. Video mengenai sebuah roket yang sedang menuju ke angkasa lepas. Murid-murid mesti beranggapan hebat rekaan saintis ini. Walaupun rekaan saintis ini hebat, tetapi sebenarnya ciptaan Allah lebih hebat. Dengan nikmat akal yang diberi, mereka mampu mereka pelbagai rekaan. Bagaimana kamu membuktikan keimanan kepada Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Al-Azim dan Al-Hamid adalah nama Allah. Itulah yang kita akan pelajari di dalam tajuk ini. Mengenai maksud Al-Azim dan Al-Hamid, hukum beriman dengan kedua-dua nama ini serta kepentingan beriman dengan nama ini. Mari kita pelajari kandungannya. Apakah yang dimaksudkan dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Al-Azim bermaksud Maha Agung. Nama Allah Al-Azim bermaksud Allah Azza wa Jalla Maha Agung daripada segala sesuatu. Tiada makhluk yang dapat menandingi keagungan dan kehebatan Allah Azza wa Jalla. Manakala Al-Hamid bererti Maha Terpuji. Nama Allah Al-Hamid bermaksud Allah Azza wa Jalla Maha Terpuji telah melimpahkan segala kurniaan nikmat kepada makhluk dan sangat layak dipuji. Seterusnya, mari kita ketahui mengenai hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Hukum beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid adalah wajib. Wajib bermaksud buat dapat pahala, tinggal mendapat dosa. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, mari kita dengari dalil naqli nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Dalil naqli nama Allah Al-Azim adalah dari surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 255 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal aliyyul azim. Maksudnya, dan dia maha tinggi, maha agung. Dalil naqli nama Allah Al-Hamid adalah dari surah Hud, surah nombor 11, ayat 73 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu hamidum majid. Maksudnya, sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Mulia.
Seterusnya, mari kita ketahui kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Kepentingannya adalah kita akan sentiasa merasai keagungan Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, dapat membentuk peribadi yang berakhlak mulia, serta memupuk sifat bersyukur dan berterima kasih. Kita juga akan sentiasa berusaha membaiki diri supaya menjadi manusia mulia. Kita juga akan sentiasa melazimi sikap merendah diri dan tidak sombong. Dan kita juga akan selalu memuji Allah Azza wa Jalla dengan menyebut Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud ada dua kalimah yang ringan di lisan iaitu lidah namun berat di timbangan pahalanya dan kedua-duanya dicintai Allah iaitu ucapan Subhanallahi wa bihamdih dan Subhanallahil azim. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Mari fikirkan sejenak. Tanyakan soalan ini di dalam diri murid-murid. Apakah bukti saya beriman dengan nama Allah Al-Azim dan Al-Hamid? Bukti yang pertama, saya adalah seorang Muslim yang taat dengan melakukan amal soleh serta menjauhi maksiat. Bukti yang kedua, saya sentiasa bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla, meyakini semua ketentuan Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan dan sentiasa berusaha dengan tekun untuk berjaya. Bukti yang ketiga, saya mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Saya mengagungkan kehebatan Allah Azza wa Jalla serta menggunakan nikmat dengan sebaik-baiknya dan sentiasa memuji kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mari kita terokai kejadian alam sebagai bukti Allah Al-Azim dan Al-Hamid. Gambar bunga ini menunjukkan bahawa Allah Maha Hebat. Kehebatan ciptaan Allah menciptakan bunga ini dengan pelbagai bentuk dan warna. Bunga-bunga ini juga dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kegunaan ciptaannya ini adalah untuk menghasilkan oksigen kepada manusia dan haiwan. Seterusnya, untuk menyerikan muka bumi. Cara kita mensyukuri nikmat Allah ini adalah dengan menjaganya dengan baik dan mengucapkan zikir Alhamdulillah atau Subhanallah.
Kejadian alam yang kedua pula adalah tentang matahari dan bumi. Ia menunjukkan kehebatan ciptaan Allah, pelbagai bentuk dan fungsi. Ia bergerak dengan teratur melalui sistem solar. Kegunaan ciptaannya ini adalah matahari membekalkan cahayanya ke seluruh alam, manakala bumi sebagai tempat tinggal manusia, haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Cara kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan tidak melakukan pencemaran dan kerosakan serta sentiasa memuji kebesaran Allah Azza wa Jalla. Kejadian alam yang ketiga yang sangat menakjubkan adalah kejadian manusia. Kehebatan ciptaan Allah ini adalah Allah menciptakan manusia dalam pelbagai rupa dan keturunan, mempunyai akal dan nafsu. Kegunaan ciptaannya ini adalah sebagai penghuni di muka bumi dan menjadi hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Cara mensyukuri nikmat Allah adalah kita tidak melakukan maksiat dan dosa, sentiasa melakukan amal soleh dan beribadat hanya kepada Allah Azza wa Jalla serta percaya pada qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Seterusnya, kejadian alam yang keempat yang tidak kurang hebatnya adalah penciptaan binatang. Cuba tengok kucing-kucing itu. Kehebatan ciptaan Allah menciptakan mereka dalam pelbagai rupa, jenis dan keturunan. Mempunyai nafsu. Kegunaan ciptaannya adalah sebagai penghuni di muka bumi serta menjadi penghibur manusia. Cara mensyukuri nikmat Allah adalah dengan tidak melakukan penganiayaan terhadap binatang serta sentiasa menjaga kebajikan mereka dengan sempurna. Sebagai rumusan mengenai tajuk Agung dan Mulianya Tuhanku, kita hendaklah berusaha menjadi seorang Muslim yang baik dengan sentiasa mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya, serta sentiasa memelihara keindahan alam sekitar, serta semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Jumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.